Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam bicara guru seminit yang bertajuk Tanggungjawab Seorang Guru. Saya sebagai moderator Cikgu Muhammad Zaki dan saya akan memperkenalkan para panel daripada sekolah-sekolah yang terpilih. Dan panel yang pertama adalah Cikgu Mudirah dari SK Taman Muda, Cikgu Hanis dari SK Lembah Jaya, Cikgu Jap Hui Chin serta Cikgu Yong Yiping dari SDK Cina Chong Hua. Tanpa membuang masa, kita teruskan ke panel pertama, iaitu Cikgu Hanis yang akan terangkan guru sebagai pengawal. Terima kasih diucapkan kepada moderator. Seterusnya ialah guru sebagai pengawal dalam kelas. Poin ini menerangkan tentang guru haruslah mengawal dan mengelola kelas yang diajar semasa itu supaya keadaan adalah terkawal, teratur dan kita menepati masa yang diperuntukkan. Okey, seperti contoh, guru hendaklah mengikut RPH yang kita buat tu. Contohnya kita ada induksi, kita ada perkembangan dan juga penutup. Kita haruslah mengikut susunan itu dan kita setiap itu ada peruntukan masa yang telah diberikan. Okay, kemudian dalam masa yang sama, dalam mengajar kita hendaklah melibatkan murid-murid kita secara aktif di dalam kelas, kerana sekarang ini pembelajaran adalah berasaskan murid. Dan kemudian dalam kita mengajar, kita hendaklah mewujudkan suasana yang menyeronokkan supaya pembelajaran dua hala kita ini adalah lebih berkesan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terbaik Cikgu Hanis. Okey, kita teruskan lagi untuk buat bicara kita dari Cikgu Jap Hui Chin yang bertajuk Guru sebagai Pendorong. Terima kasih moderator. Terlebih dahulu, izinkan saya mengupas sedikit tentang istilah pendorong. Maksud pendorong ialah seseorang yang boleh merangsang. Jadi, guru sebagai pendorong ialah guru yang boleh merangsang minda murid untuk berkomunikasi, berkolaboratif, bertanya dan sebagainya. Selain itu, guru juga boleh memberi penghargaan atau pujian terhadap hasil kerja murid. Seterusnya, guru hendaklah memberi peluang kepada murid untuk mengemukakan soalan atau respon. Ini juga merupakan satu galakan dalam membina keyakinan diri murid. Menurut teori Maslow, guru juga hendaklah sentiasa peka terhadap keperluan murid dari segi fizikal, mental, emosi dan sebagainya. Ini juga boleh membantu guru untuk meningkatkan pencapaian murid mengikut keperluan mereka masing-masing. Terima kasih Cikgu Jap atas penerangan yang sungguh jelas sekali. Seterusnya panel kita yang ketiga, Cikgu Yong yang bertajuk Guru sebagai Pembimbing. Terima kasih diucapkan kepada moderator. Tugas guru di sekolah bukan sahaja mengajar dan menyampaikan ilmu kepada murid, tetapi juga berperanan sebagai pembimbing di sekolah. Peranan guru adalah penting untuk membimbing murid dalam proses pembelajaran dan pemudajaraan. Hal ini kerana tahap kognitif dan cara pemikiran murid adalah berbeza. Jadi guru perlu memperbagaikan pendekatan dan kaedah untuk membimbing murid memahami pengajaran yang disampaikan. Sebagai contoh, sekiranya murid tidak menguasai operasi tambah bagi matematik, maka guru perlu menggunakan bahasa yang senang difahami dan menggunakan bahan bantu mengajar untuk membantu murid untuk berfikir. Terima kasih terbaik Cikgu Yong atas penerangan tersebut. Dan terakhir kita mendengar daripada Cikgu Munirah yang bertajuk Guru sebagai Perancang. Silakan Cikgu. Terima kasih Tuan Moderator. Tanggungjawab utama seorang guru adalah sebagai seorang perancang, di mana guru itu perlu merancang, pertama sekali merancang RPH. RPH-nya bagaimana untuk melaksanakan pengajarannya, bagaimana untuk melaksanakan penilaiannya, bagaimana untuk melaksanakan
bahan-bahan yang bersesuaian dengan tahap murid. Kemudian, guru juga perlu merancang bahan bantu belajar yang perlu digunakan semasa belajar, di mana agar bersesuaian dengan tahap penguasaan muridnya. Selain itu, guru juga perlu merancang pentaksiran yang sesuai dengan murid agar pencapaian murid dapat diukur dengan sebaiknya dan objektif yang diajar akan tercapai. Itu sahaja Tuan Moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai buat bicara kita pada hari ini. Terima kasih cikgu-cikgu yang hadir. Anda semua memang terbaik. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.